banyak isu yang Menteri. 21 orang. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi dan salam hormat kepada semua bagi pihak kementerian dan semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kepala P dan B29. Seperti mana yang berhormat Datuk Speaker telah pun catat juga sebanyak 21 keseluruhan ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan di peringkat jawatan kuasa, memberi penjelasan ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai perkara-perkara di bawah bidang kuasa kementerian itu. Ini yaitu perihal mengenai dengan tenaga, perihal mengenai dengan teknologi hijau, dan perihal mengenai dengan bekalan air dan pembentungan. Ya, saya melihat kalau saya nak jawab semua ni nanti melebihi 1 jam. Jadi saya minta pada yang hormat Sri atau Sri Pengerusi, so saya ambil mana yang sebekas some of the points are repetitive, berulang lapis dengan mereka yang lain. So elok kali saya ambil perkara yang pokok, dan kalau mana yang tak dapat dijawab bagi ahli yang berhormat yang lain, saya akan bekal melalui bertulis ataupun memberi taklimat di kementerian mengenai perkara-perkara yang terperinci, okay, khususnya yang memerlukan data. Baiklah, yang hormat Parit Muntar memulakan dengan membangkitkan beberapa perkara, khususnya status skim pembiayaan teknologi hijau. Dan untuk makluman yang berhormat, seperti mana yang dikatakan, semenjak 2010 sampai 2016 tahun ini, program yang kita sebut pembiayaan teknologi hijau ataupun Green Technology Financing Scheme ini sebenarnya telah mendapat sambutan yang cukup hebat. Keseluruhannya sejumlah 2,83 bilion daripada 3,5 bilion itu yang diperuntukkan telah pun digunakan. Sehingga ini adalah untuk syarikat-syarikat yang ingin melabur dalam sektor teknologi hijau, dan apa yang perlu adalah mereka hendaklah memperolehi sijil kehijauan ataupun green certificate, ya. Dengan itu boleh mendapatkan pinjaman loan daripada bank-bank yang telah pun ditetapkan, dan di situ boleh mendapat diskaun ataupun interest kira-kira 2%, ya, dari situ. Setakat ini 534 permohonan telah diberi pensijilan hijau, dan daripada ini 249 projek telah mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan sebanyak jumlah 2.83 bilion. Okay. Jika mengikut sektor tenaga 199 projek ringgit Malaysia 2.32 bilion, sisa dan air 42 ringgit Malaysia 442 juta, bangunan 3 projek 14.6 juta, dan pengangkutan 5 projek yaitu ringgit Malaysia 4.2 juta. Sedikit sebanyak sebenarnya program ini telah membantu untuk menggalakkan pihak swasta untuk melibatkan diri dalam sektor teknologi hijau. Walaupun dia lebih bias dengan izin kepada sektor tenaga, kebanyak dia berkaitan dengan tenaga yang boleh dibaharui, yaitu dalam sektor biomass, dalam sektor biogas, dalam sektor solar, dalam sektor mini ataupun micro hydro, ya. Pada mulanya tekap dalam GFTS ini begitu, GTFS ini begitu weak, tetapi dalam tahun-tahun yang awal ini, yang dekat ini telah menjadi satu
tarikan untuk syarikat-syarikat memperolehi fasilitas ini. Seterusnya mengenai insentif hijau, insentif Green Invest, misalnya insentif Green Investment Tax Allowance (GITA) dan Income Tax Exemption (ITE) yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri dari waktu ucapan bajet 2014 lagi, bertujuan untuk menggalakkan IKS dalam penggunaan dan pengeluaran produk dan perkhidmatan hijau. Jadi ini sentiasa ada dan itulah pada keseluruhannya. Tadi saya boleh lari terus kepada yang berhormat yang mengatakan bahawa just window dressing mengenai dengan tindakan kerajaan berkaitan dengan perihal peranannya untuk memaju sektor teknologi hijau ini. Dan saya mengatakan bahawa tiadalah Sungai Siput yang membangkitkan perkara ini mengenai dengan FIT, dan mengatakan pada tadi bahawa ini tidak berjaya. Sebenarnya untuk keseluruhannya sejumlah kira-kira 1,000 megawatt daripada semua sektor itu telah pun diluluskan daripada skim FIT. Ya betul, sekadar saat ini yang sudah sampai COD telah berjaya injek kepada grid about 310 megawatt, tetapi pada keseluruhannya isu di sini adalah di mana minat itu begitu tinggi sekali sampailah kita tidak boleh biayai semua permohonan yang telah pun dipohon. Dan mulai pada tahun hadapan nampaknya setakat ini kemungkinan besar kita tidak akan tawar lagi FIT untuk solar PV. Dan itulah sebabnya kita buka untuk open bidding. Okay, name your price. Dan sejumlah 200 setiap tahun adalah PV untuk solar PV untuk open bidding, 50 di Sabah jadi 250. Next 4 years 1,000 megawatt tanpa pakai apa-apa duit subsidi daripada feed-in tarif. Dan ini mencerminkan bahawa kejayaan program ini, dan sememangnya seperti juga disentuh oleh Sekijang tadi, mana Merila mengatakan kita harus menggalakkan tenaga boleh dibaharui untuk dipasang, untuk dilibatkan oleh semua pihak untuk boleh pasang di rumah dan seterusnya, dan itu tepat kepada keadaan. Dan untuk makluman yang berhormat Sekijang itu mulai pada tahun hadapan kita telah memutuskan supaya net metering adalah 100 megawatt 1 tahun untuk 5 tahun yang akan datang. Net metering ini ialah di mana terbuka untuk memasang solar PV di atas rumah, di atas bumbung, di atas kilang, dan you gunakan itu untuk sendiri, dan lebihan itu you jual kepada TNB ataupun SSB. Okay. Dan pada saat ini tiada halangan bagi siapa-siapa asal saja dalam bentuk kilowatt yang rendah untuk sendiri memasang di rumah ataupun di ladangkah begitu, tertaluk kepada jumlah megawatt kilowatt yang ada. Jadi inilah antara inisiatif-inisiatif untuk menggalakkan pihak rakyat untuk melibatkan diri dalam penjenaan tenaga yang boleh dibaharui tanpa menggunakan kewangan-kewangan subsidi seperti FIT. FIT setiap tahun ini adalah sekedar kita kolek setiap bulan 1,6% saja daripada bil listrik kita bagi mereka yang melebihi 300 kilowatt hour. Jadi tidak terlibat orang-orang yang rendah, dan kami melihat bahawa jika pada mulanya ini di Akta Tenaga Dibaharui dibentuk itu tujuan adalah 2%. Okay. Tapi sekat ini dengan keadaan cost of living dan seterusnya, kami berfikir bahawa itu munasabah pada saat ini untuk memberi kalakan, dan kita harus keluar daripada ikatan FIT
dan akhirnya menuju ke arah di mana terbuka untuk semua pihak melibatkan, kecuali mengkadik pada tahun hadapan dan 2 tahun lagi sebelah biogas dan biomass. Karena biogas pelaburan dalam sektor ini khususnya dalam bidang pertanian belum mencukupi. Di mana pada saat ini POMI itu ataupun pengeluaran gas daripada kilang-kilang yang kira-kira 200 kilang kelapa sawit di negara kita ini mainly methane, yaitu lebih 33 kali lebih polluting dengan CO2, dan itulah mesti terbuka untuk biogas punya application untuk digunakan penjenahan tenaga ataupun produk-produk yang lain. Jadi sekedar itu untuk Parit Bunting, dan saya juga jawab sekaligus Parit dengan Buntar. yang lain. Parit Buntar. Buntar. Bunting. Buntar. Buntar, Bah. Ya. Itu Pulau Bunting. Oh ya, itu lain kan. Pulau Bunting di Kedah tuh. Ya. Pulau yang tidak pandai berbunting. Oke, yang berhormat Putatan orang Sabah, saya sedia maklum apa yang disentuh dan kali-kali juga disentuh ini. Begitu juga dengan yang berhormat daripada Sandakan, berhormat daripada Kota Kinabalu, yaitu mengenai perkara-perkara dengan penjenaan tenaga dan peranan SCSB di negeri Sabah, serta juga perkara-perkara yang berkaitan dengan bekalan air. Pertama, saya ingin sentuh bekalan air di negara kita ini, sekedar di Semenanjung dan Kelabuan adalah di bawah Akta 655, ataupun Wasia. Ini pun tertaluk kepada adakah mereka sudah migrate kepada akta ini ataupun masih belum, dan masih ada 4 negeri yang belum. Sabah dan Sarawak tidak subscribe kepada akta ini, maka mereka ada peraturan dan juga perundangan sendiri di peringkat negeri Sabah dan negeri Sarawak. So the federal government dengan izin has no power at all in respect to the supply of water and management of water di kedua-dua negeri. Namun begitu, tuan dan puan yang berhormat, kerajaan pusat terus membantu dari segi dasar, negeri yang menentukan, dari segi pelaksanaan, negeri yang menjalankan. Jadi bila mereka minta tolong sama federal, dia kebanyakannya 80% dalam bentuk pinjaman, bentuk pinjaman untuk kemajuan air, sedikit-sedikit dalam bentuk grant. Jadi dari segi pengurusan semua itu, apa terjadi di jabatan air, itu perihal negeri, tidak kena mengena dengan kita. Dirang pohon duit untuk pembangunan, kita cek di melalui IPU, ada asas atau tidak, kita beri pinjaman. Tapi Kabinet telah memutuskan baru-baru ini dengan kes Sabah itu, tidaklah cukup untuk sekadar. Bila mereka pohon, kita cek dia punya spek semua dan budget itu, dan just release the money. Tinggal sampai masanya, kata federal, supaya penggunaan duit itu dipantau dengan rapi-rapinya, supaya disbursement of money should be subject to KPI dan seterusnya. Oke, Putatan. Ya. Jadi tidak kena mengena dengan jabatan air lah, ya, begitu semua. Datuk Menteri, saya setuju Datuk Menteri. Tidak payah jawab soal itu, Menteri. Sebab itu soal dalam bidang kuasa kerjaan negeri. Ya, tidak kena mengena dengan Dewan Yang Mulia ni. Itu Kota Kinabalu sengaja tu menjolok. Jadi saya sokong Datuk Menteri. Menteri, rakyat saya rasa dengar sama kita perbahasan kita ni, rakyat di Sabah. So saya minta sedikit assurance daripada Menteri ini. Berapakah sudah biomass dan wujudan IPP di negeri Sabah? Jadi rakyat mau tahu supaya ada perancangan kerjaan pusat yang betul-betul ikhlas menangani masalah kekerapan gangguan elektrik di Sabah ni. Kalau bolehlah Menteri, bagilah berapa IPP yang sedang dilaksanakan dan bila boleh siap. Kan juga oleh yang berhormat daripada Sandakan dan seterusnya. Saya nak sentuh Saidi dulu. Yang berhormat ini bukan batu sumpah, jadi bagus duduk dulu yang berhormat sama saya. Itu nanti itu Datuk Menteri yang lain boleh jawab itu.
dari segi SAIDI sebenarnya keadaan di negeri Sabah dengan bantuan kerajaan pusat. I mean strictly kalau betul Sabah dan kecuali Sabah, Sarawak itu dia beroperasi di bawah delegated power. Dia tidak di bawah kerajaan pusat. Minister gave them power 20 years ago untuk run their own electric cafe, tapi kami monitor standard. Sabah dengan SASB, maka dia di bawah Persekutuan Akta Bakalan Elektrik Federal. Kalau lihat betul dalam 3 tahun ini, memulai dengan mantan Menteri Peter Chin, pada masa one stage dia katakan he'll resign kalau SAIDI tidak touch 700, because at that time dengan izin malang-alang itu SAIDI 1.200 minit satu pengguna. So kerajaan pusat walaupun SASB ini adalah milik TNB, dia bukan milik kerajaan, dan SASB 20% negeri. Pun kerajaan pusat, especially when I came in, we got 2.3 billion untuk membantu itu SASB. Of course luar bandar itu di bawah KKLW, tapi kalau di bandar should be under the utility. Kalau TNB di Semenanjung ini dia tak ada bantuan apa-apa sebagai grant, tak ada. Hanya di Sabah saja yang istimewa ini, yang berhormat ke Kota Kinabalu. So we must learn also to be thankful. We're doing everything. When I came in, SID was still 450, and today kita punya matlamat tahun ini 250 dengan sedikit-sedikit bantuan daripada surgawi, mudah-mudahan kita dapat. Because sometimes you major tiba-tiba major a problem or tripping. SAIDI, actually I can show you SAIDI ini, Amerika Serikat pun 240, Australia pun 260, and here, Semenanjung, of course 60 Semenanjung. Putrajaya, almost zero Putrajaya. Singapura 3 minit satu pengguna. Tadi tunggu dulu. Jadi we have done a lot. Tapi macam dulu ni, masalah di SSB Negeri Sabah, Tuan Yang Pertua, Tuan Speaker, Tuan Pengurusi, 22 tahun tidak ada kasih naik itu tarif. So, wire pun kebanyakan 70% B wire. Tiada celana punya wire. B. Bukan yang ABC, aerial bundle wire. Ini antara yang costing ini, ini SAIDI at distribution level. Kita mau kira SAIDI, mau kira satu generation, cukup atau tidak. Kedua, transmission, pengantarannya, exporting the power. Dan ketiga ialah distribution. Distribution level yang tinggi saat ini dari segi SAIDI. Tapi untuk Kota Kinabalu misalnya, Kota Kinabalu setakat bulan ini, bulan September adalah 164. Setakat ini. Tahun pada annualized-nya harus 209. Kalau tidak ada yang terbesar terjadi dan seterusnya. Sandakan, Sandakan tahun lalu 407. Prediction kita tahun ini sudah below 400. Setakat ini 300 pada bulan Oktober 330. Jadi tahun-tahun yang lain ini setelah mulai kelihatan pelaburan yang diberi oleh kerajaan pusat, satu menambah kapasiti, kedua memperbaiki dan monitoring transmission, dan ketiga tukar connectors, pasang new PMU dan seterusnya. Saya cukup yakin untuk kalian yang berhormat di sini bahwa dalam tempo 12 bulan khususnya impact 2.3 juta billion yang diberi oleh kerajaan pusat untuk grant ini kepada negeri Sabah akan boleh dirasai, boleh dirasai. Tapi kami tahu masih ada sektor-sektor yang masih mendapati gangguan. Tawau misalnya adalah telah menurun. Saat ini bulan Oktober 149,
tahun lalu 615 minit. Tapi walaupun menurun, apabila saya turun Padang 3 minggu yang lalu, the number of incidents of occurring menaik pula. Naik. Menurun jumlah minit, tetapi kali dalam 10 menit 3 kali. Jadi bikin marah orang lah. So kita telah mengarah SASB dan mereka ada program baru yang ini khas untuk ada yang berhormat dari negeri Sabah. Projek 150 SAIDI untuk tahun hadapan. Okay. Ya, dua yang bangun Kudat dan Sandakan. Projek 150 SAIDI dan ini TNB menghantar 60 engineernya pergi Sabah. Ya, khusus ditaruh di semua kawasan-kawasan membantu SASB engineer kita. Tukar konektor semua, tukar bay wire dan the impact should be visible dengan izin dalam tempo 6 sampai 10 bulan yang akan datang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan apa ini macam piramli terima kasih Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Kota Merudu juga. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan berkaitan dengan SAIDI, tetapi berkaitan dengan SAIDI ini juga ada satu masalah yang sentiasa berlaku sekali-sekala berlaku di negeri Sabah, tetapi juga memberikan kesan kepada pengguna-pengguna, iaitu power surge. Power surge ini telah menyebabkan banyak masalah kepada pengguna dan saya sendiri 2 kali pernah kena power surge ini dan menyebabkan banyak kerosakan kepada barang-barang elektronik, elektrik dan elektronik, televisyen, peti ais dan banyak lagi peralatan lain. Dan apabila kita membuat tuntutan kepada SCSB, sehingga hari ini pun tidak ada apa-apa tindakan dan tidak ada apa-apa pun yang dapat mereka berikan, walaupun kerugian itu melibatkan ribuan ringgit. Jadi kalau orang macam saya pun tak boleh dapat, apalagi orang lain kan. Jadi saya ingat ini perkara ini harus dimurnikan baliklah tentang berkaitan dengan soal hak pengguna ni, kerana kalau sekiranya tidak ada tindakan daripada pihak SCSB, ini juga menjadi satu masalah dan isu yang besar. Terima kasih. Ya, saya ingin dapat kepastian Yang Berhormat Kudat kerana kesihatan pemakaian macam tu. Kesihatan yang sebab saya bimbang nanti jadi fashion pula kita dalam dewan. Okay, terima kasih Yang Berhormat Kudat. Pihak kita semua sedar ini dan itulah pihak kementerian dan tenaga Suruhanjaya Tenaga. Kita telah berbincang dengan SCSB bahawa walaupun SAIDI menurun misalnya kalau di Tawau, tapi insidensnya gangguan itu menambah pula. Okay, artinya dia short duration dengan izin. And power surge ini boleh terjadi setiap 10 menit 3 kali dia jadi. Memang aduan ini sentiasa diterima. Ada proses-proses yang ditentukan bagaimana boleh memohon pampasan. Tetapi saya sendiri sedar proses itu bukan juga mudah. We have to buktikan bahawa kerana gangguan itu we have to make police report. Kerana dengan itu kalau Yang Berhormat Utatan dia punya wine cooler rusak dia bilang. Jadi membuktikan bahawa itu betul-betul pada minit dan jam itu darulah boleh dapat dipertimbangkan. Jadi the proses memang ada rumit sekali. Kami sedang menelitikan berbagai. Otherwise there is provision in the act untuk tujuan-tujuan seperti ini. Tapi kita perakui prosesnya amat sukar bagi orang-orang biasa. Kalau kilang senang sebab besar ya dia punya penggunaan dan pada jam yang tertentu kena catat. Tapi kalau di rumah di bawah 300 kilowatt hour lagi dan to say saya punya rice cooker kerana rusak itu untuk memberi bukti amat sukar. Kita perlu berhalusi. Sudah kena balo. Cukuplah. Nanti batu sumpah itu lain hal. Ini bukan batu sumpah. Ini pangkalan elektrik. Okey, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Menteri. Okeylah, mungkin macam saya rasa ini SAIDI ya.
yang dalam tangan menteri baru ada bagus sikit lah. Tapi yang sebetulnya Kota Kinabalu banyak gangguan mungkin ada tingkatkan. Jadi saya harap ini pun anak pro engineer ni kasih selesaikan ini site supaya dia turun kurang dari 100 lah. Di capital tidak. Di capital kalau dikali gangguan itu elektrik ini bikin betul-betul malu kita. Jadi haraplah selaras dengan Kuala Lumpur lah ke bawah 100 ya. Dalam menteri punya masa sebelum kita tamat kita punya menteri lah. Ya. Kedua, ya, okey. Kedua, saya mau tanya status mengenai ini Geotomo di Tawau. Kerana baru-baru ini tiada lama menteri ada ada jawab di ada dalam jawapan. Dan juga itu liquefy gas station di Laratu. Sudah berapa tahun sudah? Untuk makluman yang berhormat daripada Kota Kinabalu yang minat betul juga dengan Tawau, nak pindah kawasan kah akan datang? Takut sudah kah? Ya, mau pergi Tawau. Ya, dua perkara. Dia orang Tawau ini. Ya, dia dulu tu dia pernah pergi belum apa orang ini, Sabah di mana-mana teh. Aktivis. Dia went to apa itu? Dia pergi apa ini? Dia pergi dulu demonstrasi kelaparan kan, tidak makan satu minggu kan, tapi lepas 2 hari dia terus makan terus. Itu tidak patut. Dia 1 minggu tidak makan baru ada elektrik kok. Hari-hari mati lampu. Baru 2 hari setengah. Dia bilang terus sakit masuk hospital. Okey. Satu itu perkara berkaitan dengan itu ampangan di Tawau air dan sekaligus dia berkaitan dengan perihal apa itu yang berhormat telah sentuh. Ini projek sebenarnya pada mulanya di Pohon adalah untuk projek bekalan air. Selepas itu kerajaan negeri memohon supaya ditambah peruntukan untuk menjadikan projek flood mitigation juga. Jadi ini masalahnya, kadang-kadang negeri sudah hantar permohonan, EPU sudah lulus berasas kepada spek dan terusnya. Lepas itu bukan Sabah saja, di negeri yang lain pun begitu. Lepas itu dia kata mau tambah peruntukan kerana mau flood mitigation, tambah 200 juta. Mau pergi value engineering, mau pergi value management lagi dan proses-proses tertentu. Jadi saya hanya boleh mengatakan itulah sebabnya. Lepas itu kita tambah 220 juta, dia kata GST lagi. Mau minta exempt daripada GST ataupun tambah peruntukan untuk cover GST dengan izin. So, dengan itulah lewat dia dalam proses terakhir value management. 2 kali balik pergi value engineering, 2 kali balik pergi value management. So, jangan marah-marah yang berhormat dari Tawau, marah-marah saya. Ini adalah antara yang negeri-negeri Malangnya sering kali buat. Sering kali buat. Jadi saya cukup yakin dapat selesai secepat mungkin supaya tender ini loan bukan kerajaan pusat, loan diberi kerajaan pusat dan negeri yang panggil tender nanti. Nanti yang berhormat boleh tanya di Dewan Undangan Negeri mengenai perkara ini. Okey, cukuplah itu. Ya, ini geothermal. Menteri. Halo. Menteri, ini jabatan air di bawah, Presiden PPS, kita punya Presiden. Jadi apa masalahnya? Saya sudah ganti dia akan datang. Jadi kalau kerana tambahan ini mitigation of flood 2 tahun. Tambah lagi CST 2 tahun. Ini apa ini? Main apa? Main kuntau kan ini? Jadi saya tiada mau kuntau-kuntau. Ini proses yang perlu diikuti lah. Ada mitigation 200 juta selesai air dulu. Jangan lagi CST, jangan lagi mitigation. Selesai air dulu. Jangan lagi di Pulau Pinang pun begitu juga.
Di Selangor jangan pun begitu cakap juga. lagi. Nah, Ayah, jangan lagi cakap banyak lah. Okey. Selesailah sudah 30 tahun. Apa macam ni janji-janji tidak ditepati. Dah. Bagus ni Tata Jawatan. Janji memang kita tepati. Hanya proses perundangan itu, tidak ikut perundangan, proses ambil berapa lama? GST kasih tahu cukup. Perdana Menteri. Kasih tahu Perdana Menteri. Kalau GST tidak bayar, Menteri bayar. Okey. Batu sumpah tidak GST. Okey. Lambat saya ni. Okey. Jadi yang dapatlah mengenai dengan geothermal, ini adalah projek swasta. Dia mendapat support dari feed-in tarif. Mereka telah siap drilling. Now drilling untuk production well. Okey. Dan kita telah announce to the world bahawa berasas kepada research yang dijalankan, Malaysia akan menjadi nombor 17 di dunia yang ada geothermal. 37 megawatt telah diluluskan. Kita harap dalam tempo siap production well punya drilling, bahawa eventually the plan can be set up. So no waste of money. It's not government project. Ini projek adalah projek swasta, tapi dia dapat bantuan oleh feed-in tarif dari segi tarifnya. Itu saja. Okey, saya rasa cukuplah perihal Sabah, kerana banyak yang telah pun berkaitan yang disentuh. Datuk Pengerusi. Ya, Datuk Menteri, siapa lagi manja? Nak bagi jalan ni, Muhammad. Dah, cukuplah. No, tidak ada satu yang perkara yang banyak mustahabnya. Apa itu capitation Capital contribution yang Datuk Menteri ada janji luapuran. Semesti kita satu jawapan kasih kita. Berapa yang diturun? Sebenarnya pihak kita sudah berbincang. Saya telah mengarah SSB untuk meneliti perkara ini. Satu perkara kita tak boleh compare, bandingkan dengan capital contribution di Semenanjung. Kerana di Semenanjung, apabila capital contribution issue ini, dia sudah dimasukkan di dalam kos pembangunan di dalam zon tersebut oleh TNB. Jadi walaupun rendah, actually people are paying for it melalui proses pada mula perancangan bandar itu dibuat. Okey. Tapi di Sabah, kerana bila kita mulai menerokai satu kawasan, dan you punya kilang satu orang saja di sana, yang berhormat punya kilang satu orang saja di sana, tidak orang lain. Di sanalah isunya. You have to bear the full cost because tiada orang lain yang di sebelah you, yang di situ. Jadi saya telah berbincang, saya telah mengarah Energy Commission supaya satu tarif ataupun satu formula yang berpatutan dapat formulasikan. Nalangnya, apabila satu cadangan pertama itu, pihak Persatuan Perumahan Negeri Sabah mengatakan bahawa belum lagi memuaskan, dan itulah mesti dalam projek pihak review sekali lagi. Saya harap dalam tempoh terdekat awal tahun depan kita boleh maklumkan. Sementara itu, kami telah mengatakan pada mereka, pada SSB, supaya tidak mengenakan existing formula yang mereka gunakan, yang mana kadang-kadang daripada 200 di sini menjadi 2,000 satu bilik kalau hotel. Jadi kita sedang kemaskini cadangan-cadangan ini, dan saya akan cuba panggil balik Persatuan Perumahan Negeri Sabah untuk berunding dalam perkara ini. Okey, cukuplah. Ya, satu lagi yang Datuk Pengerusi, Datuk Menteri, dari saya ada tanya satu logi yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Bekan bilang yang ada satu 300 megawatt itu yang di mana tempat bila yang dilancar, bila mula siap. Okey, itu dalam senarai di sini untuk makluman ahli yang berhormat. Ini adalah satu logi 300 megawatt mengganti logi dulu dicadangkan yang berasas kepada arang batu yang dibantah oleh banyak orang itu. Selepas itu cadangan ialah untuk meletakkan loji itu di Tawau, dengan menggunakan liquefied petroleum. Jadi apabila kita kajikan itu, kos untuk RGT, begitu mahal sekali, dan yang untung nanti daripada Kimanis sekedar kapal-kapal yang menghantar
liquefied petroleum itu gas. Jadi keputusan terkini dibuat oleh Energy Economic Council dan dipersetujui oleh kerajaan negeri melalui 2 tahun yang lalu ini ialah supaya loji itu dibina di PUIC di Sandakan, dan kita tarik itu gas daripada Tuaran all the way pergi ke Sandakan. Ini akan membantu tahun pekan seperti Tuaran, seperti Kota Belud, seperti Kota Merudu. We can tap the gas, pass through Pitas, terus pergi Beluran dan tarik terus kepada PUIC. Kemudian nanti baru tarik pipeline itu menuju ke Lahadatu dan Sandakan. Kita believe ini adalah satu investment, nanti satu pengumuman khas akan dibuat oleh kerajaan pusat dalam perkara ini. Telah pun pipeline itu ditandatangani di Beijing 10 hari yang lalu. Jadi permulaannya ialah pada tahun hadapan itu loji dan dijangka siap pada 2019. Harapan kita itu gas daripada pipe gas daripada Tuaran itu tidak lewat dari segi pengambilan tanah dan seterusnya. So this will become base plan untuk Sandakan, dan sebab saat ini kita import 220 megawatt daripada Kimanis melalui 275 punya kV punya transmission. Jadi yang dijangka adalah dalam tempo 3 tahun itu demand ataupun permintaan akan meningkat kepada kira-kira 350 megawatt. Jadi ini kita akan pantau bersama, dan daripada Sandakan baru improve itu transmission, tarik pergi Lahadatu dan tarik pergi Tawau akhirnya. So nanti ada cost-nya altogether billion. Nanti detail sedang di work up. So cukuplah itu. Asli Putih tidak ada hal sahabat. Sedikit saja. Tadi yang Muhammad Menteri kata yang Jabatan Pekalan Air Sabah itu di bawah kerajaan negeri. Yes. Jadi yang kedua-dua pengarah itu yang disiasat oleh SPRM itu mereka federal officer ke ataupun State gaji officers. mereka dibayar oleh kerajaan negeri? State officers. State officer. Ya. Tapi yang saya lihat bajet untuk tahun depan, kementerian memberikan pinjaman Yes. 132 juta kepada Yes. jabatan itu. Tapi yang wang tunai dan gold dan handbag semua yang dicari dalam daripada rumah itu 114 juta. Jadi bolehkah adakah kementerian akan siasat juga? Sebahagian itu dia punya isteri beli dari duit dari punya simpanan. So jangan mesti khawatir sampai beli hantam. Leave it to the investigating authorities lah. Jangan bangkitkan kerana ini di bawah pendawaan. Yang terakhir ialah bukan terakhir tapi saya nak sentuh banyak 4 ahli yang berhormat menyentuh mengenai dengan bekalan air di Selangor, khususnya yang berhormat Bandar Tun Razak, yang tidak selesai dia punya tugas kerana pakatan buang sama dia. Kalau dia mesti sana senang sikit rusak. Seperti yang berhormat telah sedia maklum. Pengambilan pada kita punya master agreement 9.65. Tapi itu memang tertaluk kepada nilai simakan kepada penilaian 4 konsesioner, dan pada waktu itu selesai kecuali splash, kecuali splash. Yang mana yang berhormat pada masa itu yang berhormat Bandar Tun Razak, pada waktu itu beliau adalah Menteri Besar, dan kerajaan negeri telah menawarkan kepada syarikat walaupun mereka kepada splash, walaupun sebelum itu mereka tawar juga berbilion-bilion sampai 1,8 pun ada. Tapi dalam pertawaran terakhir yang beri kerajaan negeri beri 250 saja. Jadi itulah sebabnya dalam memuktamadkan perjanjian tersebut dan restructuring untuk yang 3 entities yang lain itu, splash telah pun dikeluarkan. Betul, perjanjian dalam ini master agreement 9.65 because 250 saja ini splash. Prinsip dari awal ialah willing buyer willing seller.
federal tidak secara terlibat secara langsung untuk berunding. Jangan dulu. Sekejap saja, Nombor Mat. Dia wilayah kan, bukan di Selangor. Kerajaan pusat tidak terlibat secara langsung untuk membincangkan nilai. Ini adalah antara willing buyer, willing seller. And when you have decided, discuss dengan itu entity ataupun concessionaire dengan negeri, then you come to us in federal, di bawah Akta 655 yang saya kuasai melalui SPAN, dan kita tengok di bawah restructuring, baru kita lihat berapa banyak federal boleh tanggung, boleh bantu melalui the process of asset light. Seperti mana dilakukan dalam 6 negeri yang lain. Where pub will then take over ada aset, kalau you kasih itu aset kepada pub takes over you punya loan semua, dan lepas tu pub beri balik kepada operator negeri to lease, ya, sebab dan you punya tanggungan ringan lagi, apalagi kalau ada bank swasta punya interest rate. So itulah pendekatan. So setakat ini untuk memuktamadkan perihal SPLAS ini, kami sedang federal side sedang menunggu ketetapan nilai yang dipersetujui antara dua parti ini. Okay. Tapi dalam estimate yang dilakukan oleh Rashid Hussain International Bank, dia kata pricing should be antara 2.4 billion ke 3.2 billion berasas kepada apa ini, misalnya I have here the two apa ini annual audited accounts of SPLAS 2016, audited accounts of Gamuda 2015, sorry, both 2015 sebagai guide peringkat federal, okay. Dan memandangkan banyak pertikaian di mengikut ini di antara 3 billion, okay, aset. This is an international listed company dan pricingnya is open to the public, okay. Of course, yang berhormat mantan MD, dia kata they only worth 250 million plus maybe receivables another 1.8 lah begitu. Okay. Seperti surat yang berhormat yang saya sendiri dapat juga daripada kawan-kawan. Jadi for federal side kita menunggu because we are not involved in pricing agreement. Okay. Tapi demi untuk mempertahankan nilai itu supaya federal boleh terima, pihak kabinet telah melantik satu international valuer again untuk cek, untuk go to adakah Rashid Hussain punya estimation itu betul, accurate, acceptable. Selagi betul belum selesai, maka proses penstrukturan dan barulah kerajaan pusat menentukan berapa banyak yang kita boleh bantu dari segi pinjaman, dari segi pub seperti yang dibuat sebelum ini. Tapi satu lagi perkara, memang disentuh tadi bahwa it will lead to tarif kalau mahal. Memang pihak SPAN, kami regulator, saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini, penentuan tarif bukan federal. Penentuan tarif adalah operator di peringkat negeri, dan operator ini hampir semua adalah syarikat kerajaan negeri. Mereka yang akan menentukan tarif, baru dia datang kepada kami, saya, SPAN, bagi kami evaluate reasonable ataupun tidak dia punya tarif. Pulangan itu melebihi ataupun tidak. So pusat tidak terlibat menentukan berapa tarif itu. Itu negeri berasas kepada business plan yang dibuat oleh kerajaan negeri, berasas kepada kemampuan mereka. So inilah masalah negeri-negeri lain seperti Pahang. Dia tak mau migrate. Saya jawab sebelah Pahang tadi. Dia tak mau migrate kepada apa ini Wasia Akta 655 karena 22 tahun tidak pernah revise itu tarif di situ. Okay. Memang banyak panjaman, banyak loan oleh kerana mereka tidak mau migrate. Dia katakan ambil dulu saya punya loan baru saya mau migrate. Biasanya you migrate bawa loan sama-sama dan baru pusat mengatakan mana yang boleh dimasukkan, mana yang tidak boleh dimasukkan. Yang berhormat PJ. Ampang.
Empang. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih Menteri. Saya cuma nak memberi sedikit minta pencerahan daripada Menteri kerana tadi beberapa yang berhormat dari sana ada membangkitkan perkara yang saya rasa tidak tepat dan tidak benar, termasuk Bandar Tun Razak ya. Jadi apa yang disebut tadi adalah yang setahu saya memang perjanjian apa tu pun belum tamat lagi. Cuma di peringkat kerajaan pusat yang masih meminta 6 bulan extension untuk membuatkan satu valuation independent valuation yang mana kerajaan negeri Selangor telah bermula tahun lepas lagi untuk meletakkan membuat satu independent valuation. Dan juga saya juga ingin menegaskan di sini because kalau harga yang disebutkan 9.65 bilion adalah berdasarkan pada 220 juta yang dikatakan oleh Bandar Tun Razak dan minta Menteri Besar Gombak untuk memberi penjelasan tapi tidak pergi ke Dewan Negeri Selangor untuk minta penjelasan dan membawa isu ini di sini. Cuma saya juga dipahamkan pada Jun 2009 Bandar Tun Razak menulis surat menawarkan kepada Splash sebanyak 2.97 bilion ketika itu ya. Jadi oleh kerana ada pembezaan dengan harga dan sebagainya ni, maka jadi tidak mungkinlah boleh kita dapatkan dengan anggaran yang jawapan yang diberi oleh menteri dalam jawapan bertulis 9.65 bilion ya. Dan saya juga nak bertanya pada menteri, ada berapa tadi yang sebut air lah ke Selangor tak cukup dan sebagainya dan minta loan, dan negeri-negeri lain juga sama, bukan Selangor sahaja. Jadi yang mana tidak menandatangan wasiat mungkin tidak dapat kemudahan ini, tapi yang menandatangan wasiat dapat. Dengan itu juga saya nak tanya pada menteri, adakah betul apa yang dikatakan oleh tadi saya tak silap saya Kota Tinggi ataupun Sungai Besar atau Kuala Selangor yang mengatakan bahawa jangan pinjaman grant yang diberikan sebanyak 3 bilion daripada kerajaan pusat harus diaudit kerana kerajaan negeri sudah memperuntukkan 800 juta. 800 juta itu adalah untuk mitigasi plan untuk Semenyih 2 dan Labuhan Dagang. Yang diberikan dan ambil daripada federal adalah untuk Langat 2. Dua yang perkara berbeza. Jadi jangan salah bawa maklumat yang salah dalam dewan ini kalau kita tidak tahu perkara yang sebenarnya. Jadi saya minta menteri mengesahkan apa yang saya sebut ini agar tidak dibawa-bawa dan difitnah perkara yang bukan-bukan apabila berkenaan dengan kerajaan negeri Selangor. Ini dia kerja Barisan Nasional. Terima kasih. Nampaknya Ampang mempertahankan. Menteri boleh tambah sikit. Menteri, tunggu. Menteri Sungai Besar, boleh tambah sikit dah. Nak bagi jalan. Tadi yang disentuh itu memang dari segi itu dagang, ampangan dagang itu internal itu kepada Selangor. Okey. Dan perihal Langat itu adalah perihal yang termasuk dalam perjanjian tersebut, master agreement. Jadi sememangnya memang maksimum atas perjanjian tersebut adalah 9.65, tapi itu berasas kepada penilaian kerajaan negeri pada waktu itu bahawa 250 saja untuk ikuti kepada Splash. Saya beri peluang sama Tun Razak. Yang berhormat Menteri Datuk Pengerusi, saya hanya nak membetulkan itu perkara yang disebut pada surat saya 2 hari bulan 6 2009. Yang berhormat Menteri tahu ada 4 kali kita buat tawaran. Tawaran yang pertama, tawaran yang kedua, tawaran yang ketiga. Tawaran yang pertama ditolak. Tawaran yang kedua, 2 orang setuju, 2 orang tolak. Dan PAB kata kena tolak semua. Jadi, dan ini adalah perundingan. Dan nilai yang saya buat itu berasaskan pada perundingan pada masa tersebut. Dan akhir sekali pada tawaran yang keempat, baru kita tulis ke semua tawaran-tawaran tersebut. Jangan menggunakan tawaran yang ditolak untuk mengatakan itu boleh pakai. Sebab ia tak boleh. Siapa yang mengajar cara berunding begitu? Yang berhormat Menteri pun tahu dia tak boleh.
Tak boleh. Ya. Tak. Okey. Tapi saya nak minta yang berhormat sebab rakyat Selangor termasuk yang berhormat dari Ampang selalu meminta supaya harga air ini tosah dinaikkan sebab dia akan menolong rakyat. Jadi kalau kita biarkan dinaikkan dan tidak protes ataupun memberikan mengapa dia tidak boleh dinaikkan, maknanya kita tidak menjalankan tugas kita. Jadi tak payahlah nak memperjuangkan rakyat tapi membiarkan pihak corporate sector dapat untung yang lebih. Jadi cukuplah nanti ini ruang bagi amanah sama anu pula pasal ni. Saya nak minta penjelasan sikitlah. Ya, nak bagi jalan lagi Muhammad. Saya hanya satu. Saya akan berhenti. Saya nak tanya sebentar, Menteri tak habis lagi. Bandar tu tak habis lagi. Dia tak habis lagi. Menteri, Sungai Besar, bagilah peluang Sungai Besar. Sekali. Okey. Dah habis tadi. Orang muda, orang baru. Tak, seorang-seorang. Sungai Besar. Ya, Sungai Besar. Saya pelik bila Ampang tak bagi bawa isu ni dalam Dewan ini. Sebab apabila kami berhujah, kami mulakan dengan butiran apa? Butiran yang kami kemukakan peringkat awal sama ada saya, Bandar Tun Razak ataupun rakan Kuala Selangor tadi sebut ialah soal 11,200 penyaluran air antara negeri, 9,100 rancangan bekalan air. Maknanya tidak ada sebab untuk kita tak boleh bawa isu ni dalam Dewan Yang Mulia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun pelik Ampang kalau nak pertahankan bos dia pun kena fikir dua kali. Ada 4 orang dalam Dewan ini yang spesiesnya sama. Sungai Besar, Bandar Tun Razak, Pematang Pauh dan juga Gombak. Kalau dia ada kat sini, maknanya dia ada kat tempat lain. Kalau dia tak ada kat sini, maknanya dia ada kat tempat lain. Maksudnya begitulah. Cuma saya nak yang berhormat Menteri, saya pohon minta penjelasan. Matematik saya cuma nak tanya perkara yang paling mudah. Mula-mula kata setuju 9.65 bilion. Kemudian dikatakan sekarang bersetuju ada tambahan 2.75 bilion. Jadi dia jadi 12.35 bilion. Soalnya siapa yang nak membiaya 12.35 bilion ini? Adakah keseluruhannya kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri ataupun siapa? Saya pohon penjelasan yang jelas daripada segitu. Okey. Seperti yang saya sentuhkan tadi, willing buyer, willing seller antara dengan Selangor dan entiti. So akhirnya Selangor government lah yang bayar sepenuhnya pembayaran tersebut kerana dia nak take over company tersebut. Baru lepas tu dia datang kepada federal di bawah akta minta tolong untuk soal pinjaman. Dan disitulah akhirnya nanti kita akan memutuskan berapa yang boleh kasih benar pinjaman melalui PAB. Kerana itu adalah bagi mereka membiayai. Dia serah tanah pada kita dengan nilai apa yang dipersetujui dan kita akan putuskan adakah 100% ataupun begitu. Tapi akhirnya negeri yang take over. Yalah, soal willing seller, willing buyer itu kita setuju. Maknanya ini perniagaan bagus ini. Mula-mula willing seller, willing buyer, anak dengan anak. Kemudian jumpa kerajaan persekutuan minta pula dengan bapa. Betul? Kan? Jadi ini sumber daripada mana? Yang tambahan ini, adakah keseluruhannya ataupun berapa persen yang akhirnya kerajaan negeri tanggung, yang kerajaan pusat tanggung? Sebab saya nak sebutkan satu perkara yang mudah, iaitu kalaulah kerajaan pusat akhirnya memberikan pinjaman, mereka pagi, petang, siang, malam sebut soal GST. Adakah duit ini akhirnya duit daripada GST yang mereka sendiri tak terima pagi, petang, siang, malam? Cukup jelas saya katakan tadi, Yang Muhammad Datuk Pengerusi. Willing buyer, willing seller. Selangor government yang membeli syarikat dan sesuai dengan akta, lepas beli dia minta pinjaman daripada PAB yang dia mesti beri aset kepada kita. Dan akhirnya memanglah rakyatlah yang bayar kerana Selangor yang membelinya. Yang berhormat, yang berhormat Menteri. Saya ada satu bangkitkan. Saya yang berhormat Menteri, saya bangkitkan isu yang menyebabkan syarikat untuk mendapat bayaran yang lebih adalah kerana dia fikir dia akan dapat untung yang berterusan. Jadi itulah sebabnya saya telah menunjukkan
bahawa ada cara yang mana kerajaan negeri bersama dengan SPAD dan juga PAF untuk menentukan bulk service rate itu tidak lagi akan menguntungkan terlalu banyak kepada syarikat tersebut. Itu sebab saya tanya soalan tersebut. Jadi kalau dapat pendapatan hanya 8%, yang sekarang dia orang dapat 40 ke 60%, patutlah dia minta duit lebih. Jadi Selangor bertanggungjawab menentukan tidak boleh diberi lagi. Ini yang saya nak tanya, kenapa kita biarkan ini berlaku? Jadi Pak Menteri. Seperti mana saya katakan, perkara ini di antara negeri Selangor dengan aset owner itu. Jadi biar kita serahkan kepada mereka dan federal akan buat keputusan apabila dimuktamadkan nilai di antara mereka. Tidak, Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri juga ada tanggungjawab sebab Selangor hutang kepada duit rakyat negara. Selangor hutang, maknanya bukan dia hutang pada kerajaan persekutuan tadi, tapi rakyat negara juga yang membagikan hutang tersebut. Okey. Jadi kalau kerajaan persekutuan nampak Selangor berlaku tidak adil, membenarkan keuntungan yang berlebihan, SPAD dan juga PAAB bertanggungjawab. Besok kalau dia bagi untung yang berlebih-lebih, macam mana dia nak bayar balik kerajaan? Itu soalan yang kita... Ya betul. Dan itulah ini semua ini akan tertakluk kepada business plan Selangor Water. Apabila mereka boleh muktamadkan ini pengambilan splash ini. Tapi bagi kerajaan pusat, kita tidak boleh ambil perhatian selagi mereka belum muktamadkan nilai tersebut. Saya nak ingatkan, business plan yang merugikan rakyat Selangor adalah business plan yang tak baik. Jadi kalau itu kerajaan negeri Selangor harus jawab, okey, ataupun Ampang. Okey, saya rasa cukuplah. Tinggal banyak hal-hal lagi yang bermacam. Saya faham apa ini Menteri. Saya dengar tekun tadi Menteri sebut ini adalah di antara syarikat yang pemegang aset dengan Selangor. Maksudnya kerajaan pusat tidak ada peranan untuk menentukan harga. Sama ada ini 200 lebih juta ke atau 2 bilion ke, itu adalah keputusan yang Selangor. Tapi saya dengar tadi maksudnya dari Sungai Besar dan Bandar Tun Razak dan juga Kuala Selangor sebut, adakah Menteri berpendapat bahawa harga ini harus juga dipenilaikan oleh kerajaan pusat, oleh kementerian, supaya dikononnya Selangor tidak boleh menyalahgunakan kuasanya atau menaikkan, menawarkan terlalu tinggi. Adakah ini peranan kementerian atau dalam rundingan kerajaan pusat dengan Selangor sudah tentu perkara ini ditentukan supaya parameter itu tidak. Yang Berhormat Batu saya sudah jawab lebih awal tadi bahawa kerajaan pusat telah memutuskan untuk mendapatkan simakan ataupun penilaian kepada penilaian yang dilakukan oleh Rashid Hussein International. Jadi dalam tempoh 1 bulan kita harap bahawa satu opinion yang di peringkat one of the 4 big accounting firms yang akan dan kita akan gunakan itu sebagai panduan. Tapi kerajaan pusat kan masih lagi dalam rundingan get the independent evaluation to get the final price. Belum muktamad lagi. Sedikit saja. That's why kami tak mau terima apa yang penilaian yang diterima antara entiti dengan pihak kerajaan negeri Selangor. Pusat pun bertanggungjawab. So kita lantik satu international valuer to have a second opinion on the pricing. So Menteri, I think cukuplah. Satu ayat saja. Sudah dengan kesimpulan ini saya ingin dapat maksudnya Menteri dan kerajaan Selangor akan menanggung keputusan kolektif ini dan mempertahankan ini dan supaya rakyat Malaysia dan juga Selangor dipertahankan.
Maksudnya kalau persetujuan dibuat, tidak ada mana-mana pihak yang boleh abuse proses ini untuk membagi keuntungan yang besar-besar untuk mana-mana syarikat concession. Akhirnya, benar atau tidak? Willing buyer, willing seller. Iaitu Negeri Selangor Ya, dengan tapi NTT. kerajaan pusat juga main peranan kan, because tadi Menteri juga sebut, Menteri kata Menteri akan sekarang tengah minta 6 bulan lagi masa tempoh untuk mencari satu independent valuation untuk get the muktamad price, harga yang final. Itu adalah peranan juga federal government. Dan saya juga nak tanya juga pada Menteri. Saya ingin perbetulkan, tak betul itu yang federal minta. Tak apa, nanti Menteri jawab. Saya nak tanya lagi. Saya habiskan dulu. Atas perbincangan federal dengan Selangor, kerana tarik memuktamadkan master agreement itu, restructuring, dah limpas. Kalau orang Sabah bilang, apa limpas? Dah terlepas. Dah expire, jadi, dah terlepas. Jadi, kalau maka dengan itu, kedua-dua pihak mengatakan, memandangkan 11 belum lagi memuktamadkan, so telah setuju untuk dipanjangkan 6 bulan, membolehkan Selangor dan entiti tersebut muktamadkan harga mereka. Adakah juga saya nak tanya ketika rundingan itu dan sebagainya, kita juga ada maklum bahawa ketika rundingan dengan konsesioner yang lain dulu, bahawa ada dibuat satu inducement kepada Puncak Niaga yang bernilai 577 juta dalam bentuk pengulangan non-water assets. Adakah Menteri maklum tentang rundingan dan deal yang dibuat ini ketika itu? Ketika itu 577 juta digunakan untuk non-water inducement. Itu perlu dirujuk kepada apa perjanjian di antara yang muktamadkan di antara kerajaan Selangor. Saya cuma tanya, adakah kita maklum tak ketika itu? Ya, perlu rujuk balik kepada perjanjian lah. Yang penting nilai saja. Kita maklum tak? Seorang-seorang ya, Mamat. Okey. Saya cuma tanya kita maklum atau tidak, itu saja. Seorang-seorang ya, Mamat, seorang-seorang. Kalau saya tanya Menteri, maklum tidak? Tapi Menteri nak rujuk. Takkan this question is very simple, cannot answer on the spot. Okey, terima kasih. Kalau tiada dalam perjanjian, jadi tiadalah yang dimaklumkan kepada federal. Saya tanya dimaklum ke tidak? Tapi tadi Menteri kata nak. Kalau saya katakan tadi, kalau tiada dalam perjanjian ya di antara kedua pihak, itu saja yang kerajaan kerajaan pusat pegang. Tiada perjanjian, tiada maklum. Okey, cukuplah. Air Selangor, I think the rest itu nanti tunggulah apabila Kerajaan Negeri Selangor dapat memuktamadkan. Okey, yang berhormat Pak Sulung, dalam perkara ini, yalah, seperti mana saya katakan tadi, lanjutan 6 bulan memuktamadkan perjanjian-perjanjian yang lain, termasuk final pricing, meneliti senarai-senarai aset yang perlu diserah kepada PAM, dan bagi Selangor memuktamadkan dengan SPLAS dan Air Selangor mengenai lesen daripada SPAN apabila harga itu telah mereka persetujui. Selepas itu barulah federal akan memikirkan setakat mana PAB boleh dibantu dari segi pinjaman kepada pihak Selangor, Air Selangor. Mengenai yang berhormat Pak Sulung, adakah pengurangan peruntukan bajet pembangunan teknologi hijau akan menyebabkan pembangunan teknologi hijau terjejas? Pihak kita percaya walaupun ada sedikit pengurangan di situ, kebanyakan ini ada berkaitan dengan peruntukan yang tidak disediakan untuk IGM pada tahun hadapan, karena ada pendekatan baru mengenai dengan pelaksanaan IGM yang sudah pun 6 tahun kita laksanakan, dan maka ada pendekatan baru. Jadi itulah belum ada peruntukan yang ditetapkan untuk IGM tahun 2017. Namun pendekatan baru adalah untuk menswastakan proses tersebut di kalangan beberapa pihak yang telah kita mulai kenal pastikan. Jadi itulah sebabnya ada pengurangan untuk program teknologi hijau, tapi tidak harus semestinya ada impact kepada perkara-perkara program yang telah pun dirancangkan. Begitu juga saya rasa tenaga yang boleh dibaharui saya telah pun sentuh tadi, net metering pun saya telah katakan tadi, ini peluang untuk rakyat Malaysia, 100 megawatt 1 tahun untuk siapa saja memohon memasang solar PV di rumah mereka.
dan gunakan keperluan sendiri. Jika ada kelebihan barulah dijual kepada grid. Okey, jadi ini sekaligus melibatkan rakyat untuk meladangkan solar di kawasan tempat sendiri. Awal tadi adalah perihal metering yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat juga mengenai dengan metering issue yang dijalankan oleh pihak TNB, dan saya katakan di sini pihak kita telah memberi penjelasan sebenarnya kepada banyak pihak, dan sebenarnya perkara ini bukanlah perkara yang baru. Banyak promotion dan pemberian pengedaran maklumat telah pun diadakan sebelum pun ini dimulakan. Tapi saya pihak di kementerian dan juga di pihak di Suruhanjaya Tenaga telah serta juga maklumat daripada yang berhormat bahwa kita perakui tidak mencukup maklumat lebih awal yang telah diberi kepada pihak umum. Tapi niscayalah bahwa perkara ini dari segi teguran yang akan mengatakan bahwa tidak betul itu billing dan begitu semuanya, ini akan lebih akurat sebenarnya. Meter yang baru itu dan billing proses semua yang baru itu akan akan lebih senang, dan dengan cara ini pihak pengguna boleh mengurus penggunaan tenaga sendiri. Juga dijangka bahwa dalam tempo 2 bulan ini harus boleh pulih semua jentera di peringkat TNB, supaya soal kalau lewat pun dia akan build according to the date sebenarnya. Jadi tidak harus ada kekeliruan ataupun ketakutan bahwa billing yang baru ini adalah bukan billing yang akurat ataupun tepat, kerana ini memang kalau ada juga yang mengatakan bahwa dulu sedikit tidak begitu banyak, memang the new billing system will be more accurate. So in one way or another, dengan izin mangkali ada peningkatan jika mekanisme dulu dan khususnya meter dulu adalah meter yang tua dan seterusnya. Jadi it's become more efficient. Tapi masa yang sama pengguna boleh melihat penggunaan sendiri melalui your handphone dan seterusnya, dan kita boleh manage our own demand penggunaan di peringkat tempat tinggal, tempat rumah ataupun di pejabat. Okey, seterusnya yang berhormat daripada Jasin telah pun menyentuh. Nak bagi pokok senang. Sudah tadi. Saya jawab kali yang hormat di luar ni. Ada sikit lagi. Ini saya ucap tahniah lah kepada Menteri hari ini berani buat kenyataan PBS will back off from BN. Ini kenyataan yang berani. Itu bukan soalan tu. Tak berkaitan dengan pikiran. Itu pujian kerana politik berani untuk menarik sokongan tarik diri daripada PN. Jangan termakan hasutan ya, Menteri. Hasutan. Baik, saya minta tadi syarikat, nama syarikat yang yang memenangi tender untuk menyediakan sistem bil baru ini, dan apa kelayakan dia dan berapa jumlah perbelanjaan yang kos yang dibelanja oleh TNB untuk menyediakan sistem pengambilan baru ini. Yang keduanya juga saya minta tadi, bila bil itu datang sekaligus 2 bulan contohnya, bagi saya sepatutnya pihak TNB harus ada rebate, sebab pengguna-pengguna yang tak berkemampuan ni dia nak bayar sekaligus kan, agak membeban pada dia lah. Kerana kalau bil kita lambat bayar, selalunya TNB akan hukum pengguna. Ini yang lambat hantar bil ialah TNB. Jadi sepatutnya bukan pengguna tak boleh nak hukum TNB, pengguna kena bayar juga. Jadi sepatutnya ada tolak ansur dengan memberikan sedikit keringanan dengan rebate kepada pengguna. Sedikit tadi, tapi soal yang lewat ini dia akan di-adjusted nanti dengan izin dalam bulan seterusnya. Tapi memang ada beban sedikit
Oleh kerana apa ini tiba-tiba 2 bulan punya bil ataupun 1 bulan setengah, tetapi nanti dia adjust nanti kepada bulan hadapan. Dan jika ada masalah, pihak TNB mengatakan bolehlah berunding balik kepada service center mereka untuk membincangkan perkara ini. Dan saya rasa bagi mereka yang sukar betul-betul khususnya yang below 40 ini, satu perundingan boleh dibuat dengan oleh pihak TNB untuk mengenai dengan perkara yang di mana bil itu adalah lebih besar, jadi mereka tidak sanggup untuk membayar pada bulan tersebut. Nanti saya balik mengenai dengan apa ini? Syarikat tadi itu. Ya, syarikat nanti. Okey, tadi saya rasa yang berhormat Stampin saya telah jawab tanpa banyak tamu yang tadi sekejang. Yasin, Bandar Tun Razak, Bukit Katil sudah, Pulau Langat belum, Pulau Langat ini kawan saya lah. Tidak payah jawab pun dia akan yang terima. Muhammad. Boleh bincang di luar. Syarikat tadi tu. Ya, ada. Yang Muhammad. Stampin. Feedback daripada. Okey, Jasin dulu. Yang Muhammad Stampin. Sekejap. Saya perlu jawapan bertulis bagi program-program serta projek-projek pada tahun 2016 dan 2017 dan secara terperinci. Okey, terlampau panjang ini program. Ya. Jawapan bertulis. Okey. Terima kasih yang Muhammad. Terima kasih Tuan Musi. Terima kasih. Jasin memang selalu minat perkara ini. Sebahagian saya telah jawab. Kalau soal minta rebate ini, setiap tahun untuk 2 tahun ini kita telah memberi rebate sebenarnya. Kerana estimate kita dari segi kiraan harga input seperti arang batu dan gas itu sememangnya lebih rendah daripada apa yang telah kita jangka, kerana kita menentukan tarif untuk 3 tahun. Dan itulah sebabnya kita telah kasih pas melalui proses ICP itu, imbalance pass-through. Kalau harga naik, naiklah. Tapi kalau harga turun, turunlah. Jadi akhirnya kita telah memberi rebate. Tahun pertama 2.25 sen dan tahun yang baru selesai itu RM1.52 sen bagi setiap kilowatt jam. Mengenai dengan peranan TNB untuk lampu CSR, saya difahamkan bahawa ada 2 konsep pemasangan lampu individu di pohon dan di charge RM10 sebulan dimasukkan dalam bil permohonan kos yang telah disubsidikan, yang dipohon oleh Majlis Perbendaharaan dan kos ini ditanggung oleh Majlis Perbendaharaan. Pemasangan projek lampu jalan kampung yang dibiayai oleh kerajaan itu adalah di bawah KKLW. Nanti pihak kita cubalah membangkitkan dengan pihak TNB mengenai dengan perkara ini. Untuk permohonan wiring rumah luar bandar bagi negeri Sabah, telah satu skim yang dikenali sebagai Assisted Rural Wiring Scheme ARWS sejak bulan April 2011 yang diwujudkan melalui NKRA, Infrastruktur Asas Luar Bandar di KKLW. Dan skim ini melibatkan kepandaian pemasangan 2 lampu dan 1 soket dengan kadar harga RM510 sehingga kini sejumlah 3.382 rumah telah pun siap untuk untuk dipasang. Dan saya rasa program ini kalau di Semenanjung belum dilaksanakan, tetapi untuk Sabah telah pun dimulakan. YB Putatan, Sandakan saya sudah jawab semua tadi. Yang Berhormat Menteri Kinabalu. Ya. Terima kasih Berhormat Menteri, Tuan Pengerusi. Stampin juga luar bandar bagi Sarawak bagi program yang sama kalau ada. Saya difahamkan kerana untuk makluman yang hormat Stampin, Energy Matters perihal tenaga di Sarawak adalah directly di bawah Kerajaan Negeri Sarawak, bertindak di bawah delegated power kepada Menteri Infrastruktur di Negeri Sarawak. Jadi harus ini saya difahamkan mereka ada program tersendiri dari segi membantu
wiring kepada mereka yang tidak sanggup di situ. Terima kasih Mbak Nanti Menteri. saya cek dan clarify Ya, tapi soalan saya bukan kepada wiring, tapi teknologi hijau di dalam aplikasi teknologi hijau di luar bandar Sarawak, seperti solar panel, menjalankan elektrik. Jadi saya rasa ini dalam kementerian yang berhormat. Terima kasih. Seharusnya, tetapi untuk makluman yang berhormat Stampin, memandangkan kuasa berkaitan dengan pengurusan tenaga adalah di peringkat negeri Sarawak. FIT, feed-in tarif itu tidak berfungsi di negeri Sarawak. Mereka tidak kontribut kepada 1,6% itu. Namun kami difahamkan mereka ada program tersendiri dari segi penghijauan dan penggunaan tenaga boleh dibaharui. Tapi atas insentif yang dibuat di kerajaan negeri, dan kami di peringkat pusat sekedar untuk memantau program-program yang dikendalikan oleh SAB di situ. Terima kasih Yang Berhormat. Saya terima baik jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat. Itu salah satu daripada saya punya soalan. Tapi itu soalan lain lagi, iaitu penggunaan solar power di luar bandar. Tak ada kena-mengena dengan Sarawak Energy. Ya, itu di bawah KKLW. Kalau dia di luar bandar, di bawah Kementerian KKLW, kerajaan luar bandar. Okay. Maksudnya minta pengesahan. Maksudnya daripada ke semua program. Ikut tertib ya, jangan. Okey. Okey, nanti saya bakal lah. Kalau boleh. Nanti saya bakal. Nanti saya bakal lah. Masa sudah. Ya, dari segi semua program ini, maksudnya tiada termasuk Sarawak. Program-program yang disenaraikan, projek-projek dan program-program 32 million pada 2017, maksudnya program ini tak termasuk Sarawak. Ya, boleh minta pengesahan. Kalau dia grant, dia tidak termasuk ke negeri Sarawak. Okey. Walau bagaimanapun dari segi dasar kita sentiasa berbincang dengan pihak mereka, dan di mana yang bersesuaian seperti walaupun sewage misalnya adalah di bawah kerajaan negeri Sarawak, kita bantu kalau dia adalah kebanyakan dalam bentuk pinjaman. Nanti ada detail sah, okay, nanti kita bincang. Untuk tujuan untuk Yang Berhormat Pusna dan juga beberapa ahli berhormat yang tadi itu, syarikat yang mengendalikan BC RM ini adalah syarikat Accenture, okay, syarikat antara terbesar di dunia yang menggunakan sistem SAP, dan kos terlibat difahamkan melalui TNB adalah 180 juta bermula kepada 2014 lagi, dan program ini telah pun dijalankan metering sistem ini di lain-lain di dunia seperti di Prancis dan di Singapura. Okay. So kejayaan track record pihak syarikat, mereka juga mengendalikan di Prancis dan di Singapura. Yang berhormat, saya rasa saya telah cover kebanyakan yang saya telah sentuh. Maka mana yang perkara-perkara yang saya dapat menyentuh khususnya yang melibatkan data. Oh, Kuantan pun banyak kali sudah kita minum kopi itu. Dulu dia Yang Berhormat ini selalu kacau saya pada masa saya Menteri Sains lah mengenai Linus. Tapi to be fair, she is quite an objective person lah. Okay. Saya telah satu mengenai dengan test ataupun siasatan untuk memastikan kualiti air yang dikeluarkan di loji kita ataupun sebelum masuk loji ini ada tata cara dan operating system, operating proses yang telah pun ditetapkan. Memang sebagai bagi SPAN dan bagi kami sebagai regulator, kita memproses dan distribute air, okay, melalui dengan operator. So we have to take water quality as given in the river, okay. Walaupun pemantauan itu dijalankan juga oleh EIA dan operator-operator tertentu. Dan mengenai dengan pencemaran ataupun khususnya dari segi pesticide, saya berakui sama dengan Yang Berhormat Kuantan bahwa walaupun tidak ada di mana yang
sebelum air masuk ke loji, sampel diambil. Apabila juga kita operator ada kemis semua di dalam loji-loji tersebut. Sebelum masuk dan selepas keluar air pun sampling dibuat. Selain daripada itu, pihak kesehatan, jabatan Kementerian Kesehatan mengambil sampling dari masa ke semasa. Bukan saja pada masa ada aduan mengenai dengan seperti aduan bau dan seterusnya. Tapi kami sedia maklum bahawa I think perlu ada sistem komprehensif yang melibatkan semua parti untuk membuat pengawasan dan juga pemantauan dari segi kualiti air di sungai sebelum dia masuk ke loji. Sebab apabila dekat loji dan pegawai-pegawai kita dan technician kita mengatakan bau melebihi daripada apa yang ditetapkan, ataupun jika chemical analysis dilakukan dan kita tutup loji, it's too late already. 10,000 of people sudah will not get water the next 48 hours. See? Saya sedia memperakui ini memerlukan satu pendekatan yang baru, melibatkan kementerian-kementerian lain, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan, supaya forecasting kita ataupun pengawasan kita lebih teratur dan lebih komprehensif seperti dilakukan di negara-negara seperti Korea dan Jepun. Ya, berhormat. Terima kasih Yang Menteri. Saya ringkas Yang Menteri. Saya ada buat pertanyaan tadi tentang negeri-negeri yang menjadi operator air yang menghadapi pertamanya water deficit, itu yang pertama. Yang kedua, usaha kita untuk mengurangkan NRW. Dan ketiganya untuk modernisasi untuk air. Kerana kita menghadapi masalah yang serupa macam negeri-negara yang menghadapi masalah water deficit. Terima kasih. Puan Tan Bangun. Okey, betul. Boleh saya? Dah selesai. Boleh saya, Yang Berhormat Menteri, boleh saya respon sikit? 7:30 tutup. Yang Berhormat Menteri, saya tak mahu isu ini jadi macam bangau-bangau. Di dalam isu pencemaran racun terlarang, ya, ban pesticides di Cameron Highland, saya mengambil inisiatif untuk berbahas di 4 kementerian di peringkat jawatankuasa. Setiap kementerian mengatakan seperti yang tadi Yang Berhormat Menteri kata, you take whatever is in the raw water. Menteri Kesihatan kata mereka take what comes out, they just test what comes out. Timbalan Menteri Pertanian pula kata, oh, there's no such thing. Dan kemudian Menteri NRE tadi tak sempat jawab. Ya. Dan dengan pengurangan bajet untuk mengawal selia kualiti air, ya, itu menjadi satu isu besar pada saya. Jadi, I mean, we are putting this issue in front of us. Isu yang amat penting kerana dia melibatkan racun terlarang dalam air minuman, ya, dan juga air sungai, air minuman, water catchment, ya, at all the levels ni. Jadi Yang Berhormat Menteri kata perlu ada satu cara kaedah lain untuk mengenangani. But who will take the lead? Who will take the responsibility? In the meantime, we continue to be poisoned. I mean, this is an issue that has to be addressed, and I have not seen all 4 ministries push sana. Dan ini bukan isu air saja, isu banyak isu. Kita hanya jaga kita punya domain. I don't think we can continue to be like this. Okay, terima kasih atas sentuhan dan keprihatinan Yang Berhormat. This is real. Memang I'll take the lead dengan kementerian-kementerian yang berkaitan untuk membincangkan dalam peringkat kabinet how to selaraskan perkara ini. Because it's the no man's everyone's domain, tapi no man's single task. Okay, so okay, last 2 perkara sedikit saja. Dengan NRW, pada mulai tahun hadapan kerajaan persekutuan sedia maklum bahawa it is not good enough untuk beri kepada kerajaan negeri pinjaman ataupun loan untuk buat ampangan, untuk buat reticulation system, tapi only 50% saja yang air sampai ke rumah-rumah. For that purpose, untuk tujuan tersebut, sememanglah kalau dia bawa negeri-negeri yang sudah migrate kepada Wasia,
non revenue water, kalau dia capex dia di bawah PAB. Okey. Kalau tidak dia ada buat sebagai OPEX, dan kebanyakan operators walaupun kita tentukan dalam business plan dia berapa banyak dia mesti invest dan berapa banyak persen dia harus turun dari segi NRW, kebanyakan mereka kerana tidak simak tarif tidak dapat mencapaikan sasaran tersebut. Berasas kepada itu mulai tahun hadapan kerajaan persekutuan telah memperuntukkan 500 juta sebagai grant kepada 6 negeri yang paling tinggi NRW. Dan selepas itu 500 juta lagi untuk based on KPI untuk negeri-negeri yang lain. You kasih turun NRW 1%, okay, we pay 50% of what you have spent. We reimburse you back apa yang telah spend. Jadi ini dalam proses pelaksanaan dan mudah-mudahan ini akan meningkatkan reserve margin di tempat-tempat yang kawasan truk, dan pada masa yang sama juga memaksa juga operators untuk mengambil peranan untuk mengurangkan NRW on a dollar per dollar basis punya reimbursement. Yang terakhir soal di Johor, memang di antara Johor dan Melaka yang mempunyai margin yang begitu sederhana dari segi dan subject to variability tertaluk kepada ada hujan atau tidak. Pihak kerajaan pusat bersama melalui dengan kementerian kita serta SPAN dalam proses perbincangan dengan pihak Johor khususnya untuk tindakan-tindakan yang perlu dipercepatkan, termasuklah projek baru piping dan juga ampangan di Selidi. Okay. Saya rasa masalah di Johor ini yang Datuk Pengerusi sama dengan negeri-negeri lain. Ada ampangan tapi ampangan kurang dipelihara oleh pihak negeri. Again, no man's land, because katakan ampangan air apa-apa on the water di bawah kementerian kita ataupun operator, tapi water catchment di bawah negeri. Okay. Dan ada ampangan yang kelapa sawit ataupun papaya yang ditanam itu sampai 50 kaki saja daripada tebing ampangan. Okay. So we need a major overhaul dalam perkara ini, memastikan air become really basic commodity yang perlu dibekal kepada rakyat dengan kualiti. Sebenarnya seperti yang Mat Kuantan mengatakan, turn on the tap and boleh minum. Di rumah pun turn on the tap, boleh minum juga, kita minum tapi ada filter lah. Okay. Jadi memang kita mau menuju ke tahap seperti yang disebabkan dikatakan standard 9,000 kalau di negeri-negeri yang lain. Saya rasa selesailah si Putih. Terima kasih kepada semua. Nah, teknologi hijau saya sudah bincangkan tadi, Langkawi pun nanti boleh saya jawab secara bertulis lah. Ya, habis ya, Muhammad? Habis. Ya, terima kasih, Menteri tanya satu berkenaan dengan wilayah. Dah habis-habis lah, Yang Muhammad. Bukan, ada berkaitan. Yang wilayah di sini tak ada peruntukan kepada wilayah persekutuan, tapi saya baca laporan berita dari bernama yang mana wilayah... Ini isu baru, Yang Muhammad. Dah bahas tadi? Bukan. Saya nak tanya. Isu baru, Yang Muhammad. Jumpa menteri lah lepas ni. Yang jumpa ini di bawah menteri siapa? Kerana Menteri Wilayah Persekutuan yang pergi buat itu groundbreaking di satu syarikat water storage controlling system. Ya, Mat. Tapi ada bil yang kononnya akan dipendangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Terjadi ni di bawah siapa ni? Dan ada buat tube well, ada 1,200 tube well akan dibina di Selangor. Di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur. So, whose man's land is this? Yours Ya, Mat. or wilayah Isu baru, persekutuan? Mat, tapi jawab boleh jawab secara bertulis. Nanti kita bercerita ke kopi tarik. Ahli Yang Berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah 98 juta 6